Baik, kita bersama dengan rakan kita, Airni Sofina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Intan dan Dini. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Sehat hari ini, Ernie? Alhamdulillah, ya syukur kami semua yang bertugas pagi ini semuanya sihat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong ni, Ernie? Ya, pada pagi ini alhamdulillah cuaca di sekitar Pekan Tutong dalam keadaan mengizinkan, ya, cerah-cerah sahaja. Alhamdulillah. Ernie ingin bertanyakan ya, sempena dengan hari sambutan perkhidmatan awam yang akan disambut pada hari Isnin nanti, Ernie. Gemar rasanya mengetahuilah perkongsian daripada Ernie, mungkin tips-tips yang Ernie amalkan dalam pada kita ni bertugas seharian ni, Ernie. Macam mana cara Ernie sendiri secara peribadi untuk mewujudkan budaya kerja yang sihat inilah, Ernie? Mungkin boleh dikongsikan, Ernie. Ya, kalau saya sendiri secara peribadi, selain daripada kita ni memulakan dengan niat, ya, untuk menanai tugas dan tanggungjawab dengan baik, saya berpegang kepada satu kata-kata motivasi yang dikongsikan oleh salah seorang imam di daerah Tutongan ni. Katanya, dalam kehidupan kita ni jangan biarkan adanya ataupun tiadanya kita ni hidup tidak bererti, katanya. Jadi berbalik, kita ni harus tanyakanlah pada diri sendiri, sebelum kita ni melaksanakan sesuatu, adakah ianya akan bermanfaat untuk di akhirat nanti. Iaitu kunci untuk kita ni sentiasa menanai tugas dan tanggungjawab dengan sempurna dan baik. Ya, Alhamdulillah. Yang penting ada keseimbangan kita ni, dalam kita ni melaksanakan tugasan. Memang apa yang kita ni tepat sekali lah, yang perlu kita ni memikirkan juga adakah yang memberikan manfaat kepada akhirat kita ni. Apapun, kita akan menyerahkan kepada Ernie untuk berkongsi apakah antara bahas masa dan juga bahan rakaman dari daerah Tutong. Silakan, Ernie. Silakan. Baik, terima kasih Nur Intan dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dapat bersama Audah dari daerah Tutong. Beberapa info yang disampaikan di samping pengisian pakej program yang akan dibawakan bersama rakan tugas saya nanti. Baik, saya kongsikan dulu Audah mengenai sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-31. Bagi majlis sembahyang fardu asar berjemaah, membaca Yasin serta membaca doa khas sempena Hari Perkhidmatan Awam. Bagi daerah Tutong, ianya tertumpu di Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong, ya, pada pukul 2.30 petang. Jadi diharapkan juga kepada mereka yang terlibat, ya, dalam majlis sembahyang fardu asar berjemaah, membaca Yasin serta membaca doa khas sempena Hari Perkhidmatan Awam ini diharapkan untuk hadir lebih awal sebelum acara dimulakan. Jadi jangan lupa, ianya tertumpu di Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong pada pukul 2.30 petang hari ini. Baik, sebelum kita maklumkan lagi antara maklumat semasa, kita beralih dulu menyaksikan pakej program yang disediakan dari daerah Tutong pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, di era mutakhir kini, saya percaya pasti banyak cabaran-cabaran yang perlu kita ni harungi. Jadi untuk kekal relevan di era yang penuh dengan persaingan ini, bagi khidmat saya, perlulah kita ni aktif mencari ataupun mengikuti kelas-kelas kemahiran maupun bengkel-bengkel yang dianjurkan untuk kita ni menambah nilai dalam diri kita ni. Setiap individu pastinya mempunyai kemahiran dalam diri yang dapat diperoleh melalui dengan mempelajari sesuatu perkara itu sehingga benar-benar mahir dan dapat memberi manfaat kepada diri. Setiap kemahiran itu amatlah bernilai jika ia digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memanfaatkan orang sekeliling. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mentakrifkan kemahiran hidup sebagai keupayaan untuk mengamalkan tingkah laku yang mudah suai dan positif yang membolehkan seseorang individu mengendalikan tuntutan dan cabaran kehidupan seharian dengan berkesan. Ia juga melibatkan capaian dan aplikasi ilmu untuk mendapatkan hasil yang produktif. Sesuatu kemahiran itu sebaiknya lah diasah sejak dari usia kanak-kanak lagi, kerana kanak-kanak perlu dilatih dan diajar dengan kemahiran-kemahiran insaniah
yang dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar. Selain penting untuk masa depan mereka, lebih-lebih lagi setelah usia meningkat dewasa. Perkembangan kanak-kanak itu harus dipupuk sejajar dengan perkembangan bahasa, fizikal, kognitif, sosial dan rohani mereka. Kemahiran seperti berkomunikasi dengan jelas dan yakin, berfikir secara kritis serta menyelesaikan masalah, mampu untuk membangun dan memupuk minda dan intelek kanak-kanak untuk membantu mereka menjadi lebih tabah apabila menghadapi masalah. Secara tidak langsung, kemahiran ini turut menyumbang kepada kemahiran hidup supaya anak-anak mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran dan mempunyai wawasan. Selain itu, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti luar juga antara cara untuk memperoleh kemahiran, iaitu dengan terlibat secara langsung dalam apa jua aktiviti seperti aktiviti kesukarelawanan yang setentunya banyak mengajar para sukarelawan tentang banyak hal yang berguna untuk kehidupan selain menimba pengalaman berharga melalui aktiviti yang disertai. Begitu juga dengan mengikuti mana-mana persatuan maupun pergerakan yang lazimnya dapat membentuk sahsiah dan kepribadian para ahli melalui penyertaan langsung aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak persatuan. Melalui penglibatan seumpama ini yang tidak hanya tertumpu di dalam kelas, sudah tentu memberikan gambaran jelas tentang kehidupan bermasyarakat selain membina kemahiran sosial, kepimpinan, kerja berpasukan dan lain-lain. Seiring meningkatnya usia, banyak penekanan diberikan kepada kemahiran hidup atau kemahiran insani. Perkara ini jelas dilihat pada era masa kini yang sentiasa berganjak dan berubah, dan kita perlu mempersiapkan generasi muda pada masa ini untuk berhadapan dengan realiti semasa. Adalah wajar untuk mewujudkan generasi berdaya tahan dan mudah menyesuaikan diri untuk membentuk tenaga kerja masa depan, kerana pergantungan pada keputusan akademik dan pendidikan konvensional semata-mata tidak lagi mencukupi. Oleh itu, antara inisiatif yang dapat dilakukan untuk memperoleh kemahiran itu adalah dengan mengikuti kelas-kelas ataupun bengkel-bengkel yang dianjurkan, terutama generasi belia khasnya adalah digalakkan dan disarankan untuk melibatkan diri untuk mengikutinya. Ilmu yang diperoleh melalui penglibatan seumpama ini sudah tentu amat berguna dalam kehidupan dan mungkin membantu dalam menjana pendapatan kendiri. Dalam meniti usia yang kian meningkat, memiliki apa jua kemahiran, sama ada kemahiran insaniah, kemahiran keusahawanan, kemahiran pertukangan dan sebagainya, bukan lagi sekadar pilihan, namun ia sesuatu yang seharusnya ada pada diri individu. Kemahiran yang diperoleh ketika di usia senja sekalipun tidaklah menjadi suatu halangan, kerana menuntut ilmu itu tiada hadnya. Malah dituntut buat seluruh umat Islam untuk sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk kemaslahatan seluruh masyarakat amnya. Kebaikan memiliki kemahiran dalam diri itu, ia boleh diaplikasikan dalam pelbagai situasi, tidak kira peranan atau skop kerja, kerana kemahiran hidup meliputi lingkungan yang lebih luas. Selain ia bukan sahaja dilihat sebagai persiapan untuk kita memenuhi kriteria kebolehpasaran pekerjaan, tetapi ia turut menjadi persediaan untuk kehidupan dan menangani ketidakpastian yang sentiasa ada dalam hidup. Kesimpulannya, Auda, dengan mengikuti kelas-kelas maupun bengkel-bengkel yang memfokuskan kepada kemahiran ini, pastinya dapat menambah nilai kebolehpasaran dalam diri kita ni, lebih-lebih lagi di era yang berdaya saing ini dan di era yang penuh dengan cabaran ini. Pastinya bukan sahaja memberi kebaikan dalam diri kita ni, malah juga insya-Allah dapat memberikan kebaikan juga kepada seluruh masyarakat, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga dengan pakej program kali ini dapat memberi Auda inspirasi dan semangat untuk tidak ragu-ragu ataupun malu untuk mengikuti mana-mana kelas maupun bengkel-bengkel kemahiran yang dianjurkan, dan insya-Allah dapat memberi manfaat kepada Auda. Sekian Auda penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.